Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Cikgu, hari ini cikgu akan sambung pengajaran dalam bentuk alam maya. Sebelum tu cikgu nak ucapkan terima kasih lah sebab masih lagi setia dengan YouTube channel cikgu untuk sama-sama kita pembelajaran dan pemudacaraan secara alam maya. Jadi hari ini cikgu nak ajar RBT tingkatan 2 dengan tajuk 2.2 reka bentuk mekanikal. Okey, jadi untuk reka bentuk mekanikal ni hari ini cikgu akan pastikan objektif kita hari ini tercapai, iaitu dua objektif saja. Mengenal pasti komponen mekanikal, menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Cikgu harap dengan dua objektif ini dan dengan bantuan pembelajaran hari ini akan dapat mencapai objektif kita pada hari ini. Okey, kita teruskan dengan tajuk kita. Okey, jadi sebenarnya sistem mekanikal ni dia mengurangkan tenaga mekanikal manusia. Sedar tak sedar memang kita menggunakan banyak sekali sistem ataupun komponen mekanikal dalam kehidupan harian kita. Sedar ke? Ke tak tahu Jadi kalau tak tahu tu lagi bagus kita nak belajar Okey, kita tengok 2.2.1. Okey, sistem mekanikal ni sebenarnya dia berfungsi. Inilah fungsi sistem mekanikal ni sebenarnya untuk penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Okey, jadi dia sebenarnya sebagai orang tengah lah dia nak memudahkan lagi menyelesaikan tugasan yang telah diprogramkan. Itu dia maksud komponen mekanikal. Okey, jadi untuk menghasilkan beberapa bentuk reka bentuk sistem, kita perlu ada pelbagai komponen mekanikal lah. Kadang-kadang kita guna secara berasingan, kadang-kadang kita gabungkan dia untuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang kita telah programkan lah. Okey, jadi sebenarnya pelbagai jenis macam cikgu cakap tadi lah, pelbagai jenis komponen mekanikal sebenarnya kita dah guna dalam kehidupan harian kita. Cuma kita mungkin tak perasan lepas ni mesti kita tengok je barang-barang peralatan kita seharian, kita dah tahu dah ada sistem mekanikal kat situ, ada sistem mekanikal kat sini kan. Jadi inilah antara kalau kita tengokkan peta buih ni, inilah antara komponen mekanikal yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Kita ada gear. Untuk dalam sistem mekanikal ni, yang pentingnya kita nak tahu nama sistem komponen sistem mekanikal tersebut. Lepas tu kita nak tahu kegunaan dia. Bila dah tahu nama, dah tahu kegunaan, tentulah kena tahu rupa bentuk mempunyai badan kan, mempunyai komponen. Jadi gear sebenarnya kita gunakan dia untuk memindahkan kuasa. Jadi dia ni sebagai menyalurkanlah berfungsi. Fungsi dia untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, contoh gear ada banyak jenis-jenis gear. Okey, kita tengok daripada kanan, daripada kiri ke kanan. Okey, kita ada gear serum, kita ada gear taji, kita ada gear helix dan kita ada gear tulang herring. Sebenarnya ada lagi gear-gear lain gear rak dan pinang, gear meter, gear skru, gear dalam dan gear serum serta gear belitan. Kadang-kadang kita dah ada ni gear-gear ni. Kita dah guna, dah jumpa, tapi kita tak jumpa secara alami Kita jumpa dia secara dia berada di belakang tabir. Contohnya gear taji. Gear taji ni kita pakai, kita guna, ada banyak kat rumah kita. Dekat mana? Dekat jam tangan, dekat jam dinding. Ada gear taji sebenarnya. Kalau kita buka kita punya jam tangan, jam dinding kita buka kat belakang dia tu, itulah gear taji. Ada gear taji yang menggerakkan atau memindahkan kuasa untuk menggerakkan jarum jam kita tadi. Okey. Selain tu yang famous lah, yang famous kita tengok gear belitan. Gear belitan ni selalunya kita pakai, kita jumpa dia dekat spana, boleh laras kan. Jadi kita nak laraskan bukaan mulut spana tu tadi, kita akan guna gear belitan. Okey, dia akan pindahkan kuasa lah untuk membuka dan mengetatkan mulut spana tadi. Okey, seterusnya kita akan tengok pautan. Komponen ni pula apa fungsi dia? Fungsi dia untuk menghubung sesuatu komponen. Okey. Fungsi dia untuk penghubung lah sesuatu komponen. Kalau kita tengok dalam gambar tu, kita jumpa dia selalunya dekat pintu lah. Antara pintu dan juga frame pintu. Okey, jadi sebenarnya pintu dengan frame pintu tu kita nak hubung dengan dia, kita pakailah pautan. Kat mana ni jumpa ni? Pintu yang ada pautan ni. Dekat pejabat sekolah kita ada, dekat bilik guru, yang awak selalu masuk tu kan. Ada. Jadi dekat mana lagi kita jumpa? Dekat hospital kadang-kadang ada pintu dia yang boleh tutup sendiri tu kan. Kadang-kadang kita lupa nak tutup pintu, tiba-tiba dia tutup sendiri tu kan. Sebab adanya pautan, dia menghubungkan komponen tu atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Okey. Next kita akan tengok tuil atau tuas. Tuil atau tuas ni sebenarnya kita dah belajar. Anak-anak murid cikgu ni yang dikasihi semua ni kita dah belajar. Awak dah belajar masa darjah 6, masa darjah 6 dulu dalam subjek lain lah, tapi kan subjek sains agaknya kan. Tapi mungkin tak ingat. Jadi cikgu ingatkan semula. Okey, dalam tuas kita ada 3 kelas tuas. Okey, kita tengok kelas pertama.
Kelas pertama mesti ada daya, tengahnya fulcrum dan di hujungnya beban. Ataupun beban, tengahnya fulcrum atau hujungnya daya. Ada pusing-pusing kod tu kod sama je janji fulcrum di tengah. Ingat kalau fulcrum di tengah dia merupakan kelas pertama, tuas kelas pertama. Okey, kita tengok dekat mana kita jumpa ni. Contoh dia. Contoh dia dekat alatan tersebut nama apa tu alatan tu? Alatan tangan tu nama apa? Okey, itu alatan tangan pelayar gabung pelayar gabung. Kita tengok beban di depan, fulcrum di tengah dan daya di hujung sana Okey. Selain daripada itu kita ada kelas kedua. Kelas kedua, fulcrum berada di hujung. Okey, tengah-tengah beban dan depan sekali ialah daya. Daya ni yang menggunakan tenaga manusia lah, manusia yang usahakan dia untuk gerakkan dia Okey. Jadi daya di depan, beban di tengah, fulcrum di hujung, itu ialah kelas kedua. Contohnya kereta tolak kereta tolak kita angkat dia dah jadi daya di tengah, beban kita isi batu bata apa semua dan fulcrum. Fulcrum ni akan sebagai penghubung antara daya dan beban tu tadi Okey, next kita ada kelas ketiga. Untuk kelas ketiga kita ada fulcrum di depan, daya dan beban di hujung. Yang ini menarik juga ni. Kita jumpa dekat mana? Kita selalu jumpa di stapler. Stapler dalam bekas pensel awak tu, itu ingat itu ialah contoh alat kelas ketiga. Ataupun kat mana lagi kita jumpa? Kat pengepit ais. Pengepit ais, pengepit makanan kan. Itu pun tuas kelas ketiga. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi lagi komponen mekanikal yang seterusnya iaitu takal. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda yang berputar pada ganda. Kalau kita tengok ada roda. Roda tu sebenarnya nak melicinkan pergerakan takal ni tadi. Selalunya kalau ada bangunan yang nak dibina ataupun kalau awak tengok dekat construction site, selalu ada kren. Kren tu macam alat jentera lah yang ada takal. Jadi takal ni sebenarnya fungsi dia untuk mengangkat beban yang berat supaya dia jadi lebih ringan. Jadi contohlah cikgu nak buat bangunan yang tinggi-tinggi kan. Lepas tu nak guna batu bata. Takkanlah cikgu nak angkat batu bata tu naik ke atas pakai tangga. Kan kalau batu bata tu setakat seketul dua ketul tak apa kan. Cuba bayangkan yang beratus-ratus kilo tu tak mampu cikgu nak angkat. Pengsan kan. Jadi kita pun akan guna takal. Jadi takal ni sebenarnya dia memudahkan untuk kita mengangkat beban yang berat. Lepas tu kita guna kren tadi untuk angkat lah. Nak naik ke mana? Ke tingkat berapa? Dah senang Okey, next kita tengok tali sawat. Okey, tali sawat ni selalu kita guna dia dalam industri pemesinan, conveyor dan pada motor berkuasa besar. Tali sawat ni dia seakan rantai basikal kita tu. Tapi kita guna dia bersama dengan motor elektrik. Okey, dekat tali sawat kita akan jumpa takal pemacu dan takal dipacu Okey, next kita akan tengok apa fungsi takal ni tadi. Takal sebenarnya dia memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Jadi dia tak larat. Kalau tak larat kita akan guna takal je lah. Takal ni lebih memudahkanlah kerja-kerja untuk mengangkat beban. Okey. Seterusnya kita tengok aci sesondol. Okey, aci sesondol ni kita akan jumpa dia dalam kenderaan, dalam kereta. Kalau kita buka enjin kereta, kita akan jumpa aci sesondol ni. Kalau tengok iklan-iklan minyak-minyak kereta kan kat TV tu kan. Ada yang tutup buka tu. Sebenarnya apa? Itulah aci sesondol. Untuk membuka dan menutup injap atau valve itu dia. Kita selalu jumpa dia dalam enjin kereta. Okey, seterusnya kita akan tengok aci engkol. Aci engkol ni fungsi dia tadi untuk tukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Yang ni selalunya kita akan jumpa juga pada kereta contoh cikgu nak kona, cikgu nak straight balik. Jadi nak tukar pusingan, nak tukar gerakan tadi daripada gerakan berputar kepada gerakan linear, linear kepada berputar. Itu kita guna aci engkol. Aci engkol ni tadi kita biasanya jumpa pada kotak gear kenderaan. Okey, seterusnya kita akan tengok gelongso. Okey, gelongso ni fungsi dia untuk kurangkan geseran. Kita tengok contoh gelongso belah kiri awak tu kita ada gelongso yang digunakan untuk memindahkan beban yang berat. Jadi bila ada gelongso ni tadi, dia kuranglah daya geseran. Bila kurang daya geseran, dia lagi ringan untuk dialihkan, untuk digerakkan. Okey, seterusnya kita ada galas berbola. Okey, galas berbola ni sebenarnya sebagai pengantara bagi objek yang berputar. Okey, dia pengantara bagi objek berputar lah. Dia untuk, senang kata, untuk memudahkan pergerakan yang berputar. Contohnya kita selalu guna iaitu pada basikal, tayar basikal. Awak pun selalu guna dulu. Awak je tak perasan kot ada galas berbola ni. Kat mana? Dekat spinner.
Spinner yang awak main-main tu, dalam spinner tu ada galas berbola. Sebab tu spinner awak boleh berpusing-pusing. Sebab dia mengurangkan daya geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, seterusnya kita tengok bindu. Bindu ni memang dia beradik-beradik, berkembar dengan mesin gerudi. Okey, jadi ini fungsi dia hanya untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Jadi dia memang khas lah. Pengunci khas digunakan untuk mencengkap mata gerudi. Kalau soalan tanya atau bagi gambar ajar, apa contoh sistem komponen mekanikal yang terdapat pada mata gerudi, memang jawapan dia tak lain tak bukanlah bindu. Memang fungsi dia untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey. Seterusnya kita tengok yang terakhir iaitu rantai. Okey, rantai ni fungsi dia ada apa? Ada apa dalam dia tu? Ada gear. Jadi fungsi dia samalah dengan gear tadi. Dia pengantara bagi penghantaran kuasa. Okey, penghantaran kuasa ni dibuat oleh siapa? Oleh gear tu tadi. Okey, yang ni awak selalu jumpa kan? Memang awak kenal pun. Kalau saya tanya memang awak kenal. Awak jumpa dia kat mana? Dekat basikal, dekat motor. Okey, seterusnya kita nak tengok topik yang seterusnya iaitu 2.2.2, bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Okey, hari ni cikgu nak kita sama-sama tengok pada produk ini. Apa nama produk ni? Basikal lah. Selalu awak nampak kan? Basikal awak ke, basikal adik awak ke. Kalau awak tak ada, basikal jiran awak ada kan? Awak pernah nampak lah benda ni, selalu ada lah dekat Malaysia kan? Jadi dalam satu basikal ni, kita sebenarnya banyak komponen mekanikal yang kita guna. Jadi kat mana? Sedar tak sedar dekat mana kita guna tu? Kita tengok yang pertama, dekat brake. Dekat brake fungsi dia, fungsi brake dulu. Fungsi brake ni untuk perlahankan atau berhentikan basikal. Jadi tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. Tuas itu sendiri ialah komponen mekanikal. Okey, seterusnya kita tengok handle. Handle ni guna dia untuk kawal, kontrol kita punya basikal nak ke kiri atau ke kanan, ke depan. Okey, untuk menggerakkan handle ni secara bebas, kita akan ada sistem mekanikal yang tolong dia. Siapa dia? Untuk melancarkan pergerakan. Of course lah, galas berbola, ball bearing. Yang ni kita guna dia untuk menggerakkan handle. Okey, lepas tu kita tengok pada roda. Okey, pada roda pula kita ada galas berbola juga. Sebab kita tahu kan, roda ni fungsi dia untuk menggerakkan basikal ni kan. Jadi siapalah yang nak gerakkan dia secara sempurna, secara smooth, secara licin pergerakan dia kalau bukan galas berbola. Okey, yang terakhir kita ada pedal. Okey, pedal ni kita nak kayuh, nak pusingkan dia untuk menghasilkan tenaga. Tenaga apa? Tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Okey, dekat pedal ni dia terdiri daripada rantai dan juga gear. Gear tadi sebagai penghantar kuasa. Jadi rantai tu tadi sebagai tenaga yang menghantar kuasa tu tadi. Okey, jelas? Daripada satu produk kita ada sebenarnya macam-macam sistem komponen mekanikal yang kita jumpa kan. Tak sangka kan. Lepas ni bolehlah delete basikal masing-masing. Tengok kat mana tuas, dekat mana galas berbola kan. Okey. Untuk yang terakhirnya, cikgu nak kita sama-sama jawab soalan cabar minda. Kalau dah faham apa yang cikgu cerita, cikgu sampaikan, cuba tanya diri sendiri apa maksud sistem mekanikal. Okey, yang kedua, nyatakan komponen. Apakah komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem brake basikal? Cuba jawab. Cuba jawab tanpa tengok, tanpa rujuk mana-mana. Supaya kita tahulah kita ni faham ke ataupun masih belum lagi menepati piawaian ataupun belum lagi tercapai objektif cikgu ya. Kalau masih tak boleh jawab soalan 1 dan 2 tu, cikgu harap anak-anak murid semua ulang semula video cikgu. Okey. Itu saja untuk hari ini. Cikgu akan sambung tajuk sistem mekanikal ini pada video seterusnya. Okey. Cikgu harap video ini dapat membantu anak-anak murid cikgu yang cikgu kasihi semua untuk menjalankan PDPC secara maya ini dan supaya kita pun tahu kan masalah yang kita hadapi sekarang dengan cuti yang panjang. Cikgu harap anak-anak semua dapat beroleh manfaat sesuatu. Okey, jangan lupa jaga kesihatan, jaga jarak sosial antara kita apa semua, dan semoga semua anak-anak cikgu doakan supaya sihat, sejahtera dan InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share video cikgu ini jika kamu rasa bermanfaat. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.